Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita nak membincangkan latihan daripada buku aktiviti untuk pelajaran yang kelima, iaitu tokoh-tokoh Islam. Okey, tokoh-tokoh Islam. Okey, ada dua tokoh Islam yang kita dah pelajari daripada pelajaran 5 ni. Yang pertama ialah Ibnu Taimiyah dan yang kedua ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, jom kita tengok soalan dia. Okey, soalan daripada muka surat 66. Senaraikan 5 akhlak Ibnu Taimiyah yang patut kita contohi. Okey, kalau kamu cari daripada pelajaran 5 buku sirah tahun 5, dan kamu akan dapatlah jawapan dia. Okey, ada 5 semua. Yang pertama pemurah, yang kedua jujur, yang ketiga warak, yang keempat tegas, dan yang kelima ialah berani. Okey. Okey, masih lagi muka surat 66. Arahan dia ialah jauhikan perkataan berikut. Okey, dia bagi perkataan dalam tulisan Rumi dan dia suruh kita tulis balik dalam tulisan Jawi. Okey, baik. Okey, sama juga kalau kamu cari dalam buku teks kamu, kamu akan jumpalah. Okey, ejaan untuk ulama, menghafaz, fatwa dan juga tajwid. Okey, seterusnya muka surat 67, bulatkan jawapan yang betul. Okey, kita kena pilih jawapan yang betul lah. Okey, siapakah nama sebenar Ibnu Taimiyah? Okey, A. Taimiyah bin Abdullah bin Taqiyuddin. B. Salahuddin Yusuf bin Ayub bin Syad. C. Taqiyuddin bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah. Dan D. Taimiyah bin Ibnu Taimiyah. Okey, jawapan dia ialah C. Taqiyuddin bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah. Okey. Soalan yang kedua, mengapakah Ibnu Taimiyah dipenjarakan? A. Difitnah. B. Melancarkan peperangan. C. Tegas mengeluarkan fatwa. Dan D. Cuba mengambil alih kuasa pemerintahan. Okey, jawapan dia ialah C. Okey, disebabkan dia tegas dalam mengeluarkan fatwa, pemerintah tidak puas hatilah. Okey, sebab pemerintah tu rasa dia punya pemerintahan dia dikritik dengan fatwa yang dikeluarkan. Jadi dia tak puas hati kepada Ibnu Taimiyah yang mengeluarkan fatwa tu, jadi Ibnu Taimiyah dipenjarakan. Okey, soalan 3. Sumbangan Ibnu Taimiyah dalam bidang ilmu adalah A. Berusaha mengumpulkan semua ayat Al-Quran. B. Mengeluarkan fatwa sewaktu berumur 19 tahun. C. Mengarang tafsir Al-Quran sejak berumur 20 tahun. Dan D. Menjadi penunjuk jalan sewaktu Rasulullah SAW berhijrah. Okey, so jawapan dia ialah B. Mengeluarkan fatwa sewaktu berumur 19 tahun. Okey, kalau untuk mengarang tafsir Al-Quran tu, dia mengarang sejak berumur 21 tahun, bukan 20 tahun. Okey, dan untuk D tu, penunjuk jalan sewaktu Rasulullah berhijrah tu bukannya Ibnu Taimiyah. Sebaliknya dia adalah Abdullah bin Arqad. Okey, Abdullah bin Arqad. Okey. Baik, muka surat 68. Tuliskan dua ilmu syariah yang dikuasai oleh Ibnu Taimiyah. Okey, dua ilmu syariah yang dikuasai oleh Ibnu Taimiyah. Okey, yang pertama ialah fiqh, yang kedua usul fiqh. Okey. Yang lain-lain tu ada tajwid, dan banyaklah. Okey, banyak. Okey, ilmu syariah yang dia pelajari, yang dia kuasai tu banyak. Okey, tapi dia minta 2 saja, jadi kita tulis 2 sajalah. Okey. Okey, soalan yang kedua, senaraikan 2 kepribadian Ibnu Taimiyah yang menyokong kejayaannya. Okey. Okey, apakah
kepribadian dia yang menyebabkan dia berjaya. Okey, yang menyumbang kepada kejayaan dia. Okey. Yang pertama, beliau sangat pemurah, jujur, warak dan tegas. Okey, yang kedua, sangat berani, terutamanya dalam mengemukakan fatwa agama. Jadi bila kita ada perangai ataupun sifat kepribadian yang macam ni, dia akan membuatkan kita berjaya lah. Okey, ini semua sifat-sifat ni semuanya membantu kita ataupun mendorong kita untuk berjaya. Allah akan bantu kita, insya-Allah. Sekiranya kita ada sifat-sifat yang macam ni lah. Okey. Okey, soalan yang ketiga, bagaimanakah kamu mencontohi sikap Ibnu Taimiyah dalam urusan jual beli? Okey. Apa yang Ibnu Taimiyah buat dalam urusan jual beli? Okey, dia menjauhkan diri daripada kezaliman masyarakat yang menjalankan perniagaan secara tidak jujur. Jadi kita pun boleh contohi Ibnu Taimiyah agak. Maksudnya, kalau ada orang yang berniaga secara tak jujur, kita jangan berurusan dengan orang tu. Jangan beli daripada dia lah. Okay? Jangan beli daripada dia. Jangan dapatkan khidmat dia. Sebab kita tahu dah, kita dah memang dengar dah kata dia memang berniaga secara tak jujur. Jadi kita jangan terlibatlah dengan dia. Okay? Kita menjauhkan diri daripada dia, supaya kita dapat jaga diri kita juga. Contohnya macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri, dia pernah satu masa, Mak Alin tak tahu lah dari segi riwayat cerita ni sama ada betul atau tidak, Mak Alin tak pasti. Tapi Mak Alin pernah dengar daripada seorang ustaz, dia cerita kat Mak Alin, Imam Syafi'i dia nak menghafal, tiba-tiba dia nak menghafal tu dia jadi susah. Dia nak menghafal tu dia macam tak ingat. Jadi bila dia selidik balik, dia kaji balik, rupanya hasil daripada binatang ternakan dia yang pi makan makan rumput ataupun makan itulah tanaman yang ada di rumah jiran. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Senang kata, ternakan dia pi makan dekat rumah jiran. Jadi makan secara haram lah, maksudnya tak minta kebenaran kat jiran. Jadi ternakan dia pi makan rumput-rumput ke ataupun tanaman-tanaman apa ke yang ada kat situ, dia pergi makan, tak minta izin kat jiran. Jadi hasil daripada ternakan tu pula diminum oleh Imam Syafi'i ni. Maksudnya susu dia Imam Syafi'i minum, daging dia Imam Syafi'i makan. Jadi bila dalam keadaan macam tu, dia rasa macam susah nak ingat, dia rasa pelik. Selalunya dia senang nak menghafal, tapi sebaliknya dia jadi susah nak menghafal. Jadi bila dia pergi selidik balik, dia baru tahu kata dia punya binatang ternakan dia pergi makan tanaman yang ada dekat rumah jiran punya, tanpa kebenaran. Jadi apa yang dia buat ialah dia pergi ke rumah jiran tu dan dia minta halalkan. Dia kata, saya nak minta halalkan, binatang ternakan saya dah makan dah ni tanaman yang ada dekat sini, dan saya pula dah makan binatang ternakan ni, dan hasil dia susu dia saya minum. Jadi saya susah nak menghafal. Jadi saya nak minta halalkan. Jadi bila jiran dia tu halalkan, terus dia jadi mudah hafal balik. Macam tu. Jadi kita pun tentu, kalau kita nampak ada orang yang berniaga dengan tak jujur, kita jangan libatkan diri, kita jauhkan diri daripada mereka dan jangan berurusan dengan mereka lah. Okay? Sebab dia ada kesan kat kita. Okay? Bila orang berniaga tak jujur ni, kalau kita pergi libatkan diri juga, nanti kita ada kesan kat kita lah, kesan yang tak elok lah. Okay. Baik, bincang dan tulis. Ibnu Taimiyah merupakan seorang yang kuat daya ingatannya sehingga mampu menguasai ilmu syariah. Cadangkan satu cara yang boleh dilakukan bagi memantapkan daya ingatan seseorang. Okey, macam mana kita nak tingkatkan, kita nak memantapkan daya ingatan kita? Okey, ada banyak cara. Okey, ni salah satu cara dia.
Okey, 1/3 hidup kita dihabiskan dengan tidur. Okey, namun ada orang yang suka tidur lewat atau mengabaikan tidur yang cukup. Badan kita memerlukan rehat. Keletihan hanya akan mengganggu maklumat yang telah disimpan oleh otak dan juga menjejaskan kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Oleh itu, amalkan tidur yang cukup di malam hari kerana ia dapat membantu daya ingatan kita berfungsi dengan baik. Jadi, cadangan dia ialah kita tidur dengan cukup, bagi badan kita rehat dengan cukup. Bila badan kita rehat cukup, kita punya daya ingatan kita untuk menghafal akan lebih kuat lah, akan lebih mantap, lebih baik. Okey. Okey, sekarang kita masuk muka surat 70 dan yang ni kita dah masuk tokoh yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, lengkapkan silang kata di bawah. Okey. Yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi merupakan seorang tokoh Islam yang terkenal kerana sumbangannya yang besar dalam perang salib. Beliau banyak berkorban untuk mempertahankan Islam. Jadi yang pertama Al-Ayyubi, yang kedua salib, yang ketiga Islam. Salahuddin seorang yang yang keempat peramah dan perilakunya penuh. Yang kelima hikmah. Jadi kita isi balik silang kata ni. Yang pertama Al-Ayyubi, yang kedua salib, yang ketiga Islam, yang keempat peramah, yang kelima hikmah. Jadi kalau kamu isi dengan betul, dia akan jadi macam ni lah. Yang pertama Al-Ayyubi, alif lam alif hamzah ya waw ba ya, Al-Ayyubi. Yang kedua salib, sad lam ya ba. Yang ketiga Islam, alif hamzah kat bawah, sin lam alif mim, Islam. Yang keempat peramah, para alif mim ha, peramah. Yang kelima hikmah, ha kaf mim ha, hikmah. Okey, muka surat 71, jauhikan perkataan berikut. Sama juga macam latihan yang tadi, dia suruh kita jauhikan perkataan ni. Jihad dengan Baitul Maqdis. Jihad, jim ha alif dal, jihad. Baitul Maqdis, ba ya ta alif lam mim kha dal sin, Baitul Maqdis. Kejayaan, salib. Kejayaan, kaf jim alif ya alif hamzah nun, kejayaan. Salib, sad lam ya ba, salib. Yang terakhir berhemah, bara ha ya mim ha, berhemah. Seterusnya muka surat 72. Soalan yang pertama, berikut adalah benar mengenai Salahuddin Al-Ayyubi kecuali kecuali ya. Benar kecuali, maksudnya semua dia benar tapi ada yang tak benar. A, seorang yang zuhud. B, dilahirkan pada 532 Hijrah. C, sumbangan yang terbesar adalah dalam perang Badar. D, berjaya merebut semula kota Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib. So jawapan dia ialah C, bukan perang Badar. Sumbangan yang terbesar dia adalah dalam perang salib, bukan perang Badar. Semua betul kecuali C. Sebab C dia salah sebab bukan perang Badar, perang salib. Apakah sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi kepada Islam? A, berjaya mengarang banyak tafsir Al-Quran. B, berjaya memberi fatwa kepada para pembesar.
C. Berjaya merebut semula kota Madinah. D. Berjaya merebut semula kota Baitul Maqdis. Okay, so jawapan dia ialah D. Berjaya merebut semula kota Baitul Maqdis. Okey, soalan yang ketiga. Bagaimanakah sikap Salahuddin Al-Ayyubi dalam membantu perkembangan agama Islam? Okey, apa sikap dia? Okey, yang menyebabkan dia boleh berjaya. Yang pertama, berhemah. Yang kedua, gigih berjuang. Yang ketiga, bercita-cita tinggi. Okey. Okey, sopan santun bukan dia. Jadi 1, 3, 4. Okey, berhemah, gigih berjuang, bercita-cita tinggi. Okey, soalan muka surat 73. Mengapakah Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dalam sejarah Islam? Sebab apa dia terkenal dalam sejarah Islam? Okey, beliau terkenal kerana sumbangannya yang besar dalam perang salib. Okey. Yang kedua, senaraikan dua kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, apa kejayaan dia? Dua kejayaan dia. Yang pertama, berjaya menanamkan semangat jihad dan telah menyatukan tentera Islam yang berpecah belah dalam perang salib. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berkat kesabaran dan kebijaksanaan beliau, berjaya mengalahkan tentera salib pada tahun 503 Hijrah. Okey, itu dua kejayaan yang berjaya dicapai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, yang ketiga, nyatakan dua kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi yang menyokong kejayaannya. Apa kepribadiannya, perangai dia yang boleh membuatkan dia boleh berjaya? Okey. Yang pertama, beliau mempunyai cita-cita tinggi untuk melihat kejayaan Islam. Okey, yang pertama, dia ada cita-cita. Okey. Dia ada cita-cita. Maksudnya dia bukannya sekadar terlintas dalam otak lepas tu buat tak tahu. Macam tu. Bukannya ada idea tapi tak mau buat apa-apa. Tapi kalau dia dah jadikan cetusan idea tu sebagai cita-cita yang dia nak capai, dia akan usaha. Macam tu. Okey, yang kedua, beliau gigih serta sabar berjuang dengan segala kepayahan. Okey, jadi segala kepayahan yang dia harungi tu, dia harungi dengan sabar. Okey, dan dia gigih. Gigih berusaha. Okey, walaupun nampak nak kalah, nampak nak susah, nampak macam payah, tapi dia teruskan juga untuk capai kejayaan. Macam tu. Jadi sifat itulah yang menyokong kejayaan dia. Okey, soalan yang keempat dan soalan yang terakhir. Apakah pengajaran yang dapat diambil daripada riwayat hidup Salahuddin Al-Ayyubi? Okey, kamu boleh ambil daripada pengajaran dalam pelajaran 5 tu untuk unit 2 Salahuddin Al-Ayyubi. Pengajaran dah ada kat situ, kamu ambil salin balik je. Okey, yang pertama, sabar adalah sifat yang perlu ada pada diri setiap manusia. Okey, kalau kita sabar, kita boleh capai banyak benda. Tapi kalau kita tak sabar, kita buat semua benda setengah jalan. Baru buat, tak sabar, berhenti. Baru nak buat satu benda lain pula, tak sabar, berhenti. Lama-lama kita tak capai apa pun. Sebaliknya, kalau orang yang sabar, dia boleh capai banyak benda. Okey, setiap orang Islam mesti sanggup berkorban demi kepentingan agama. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena banyak berkorban masa, banyak berkorban harta, banyak berkorban tenaga dan apa-apa saja yang kita mampu untuk kepentingan agama kita. Macam tu. Okey. Baik. Jadi yang itu saja untuk hari ini dan untuk pelajaran yang kelima ni. Okey. Sekiranya kamu ada apa-apa pertanyaan dan ada jawapan kamu yang berlainan daripada jawapan maklim, yang kamu rasa kamu perlu bincang dengan maklim, boleh tanya maklim, boleh hantar mesej ataupun WhatsApp kepada maklim secara personal lah. Okey, boleh tanya maklim dan maklim akan jawab lah. Okey, jadi maklim rasa yang tu saja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.